Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna. Sayyidina Rabbi khair. Kaidah 82 fi tafsiril Quran bi muqtadal lughah. Yura al-ma'na al-aghlab wal-ashhar wal-afsah duna syadz awil qalil. Apa yang perlu dijaga dalam mentafsir Al-Quran menurut bahasa, yakni bahasa Arab, ialah maknanya yang biasa. Maknanya yang biasa maksudnya maknanya yang lazim, yang lumrah digunakan, yang lebih masyhur dan lebih fasih. Bukan maknanya yang ganjil dan jarang-jarang sekali digunakan. Kalau kita nak tengok dari sudut bahasa, bila kita bertemu satu perkataan dalam Quran, kita tengok dari sudut bahasa, perkataan itu jarang digunakan, ganjil ke, termasuk di dalam perkataan yang ganjil ke ataupun tidak. Kita tengok sini, fasih ke atau tidak, perkataan fasih ke atau tidak, dan perkataan itu masyhur ke digunakan ataupun tidak, perkataan itu biasa, lumrah, lazim digunakan begitu atau tidak. Itu benda yang kita kena tengok, sama ada pada perkataan ataupun uslub dia, uslub dia tu, gaya bahasa dia tu, ataupun rangkai kata yang digunakan itu. Itu benda yang kita kena tengok. Terangan. Oleh kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang paling fasih dan paling masyhur, maka dalam mentafsirkannya tidak harus makna yang paling fasih dan masyhur ditinggalkan dan diambil pula makna lain yang ganjil dan jarang-jarang sekali dipakai. Kaedah ini akan jelas kepada anda melalui contoh-contoh yang akan dikemukakan di bawah ini. Jadi ini saya tidak nak bagi takrif fasih tu apa, tidak. Bahkan kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu lah, belajar balaghah, dia akan tahu lah apa makna fasih, apa makna baligh, apa makna syadz, apa dia akan tahu. Bahkan dalam kamus bahasa Arab pun ada kamus perkataan-perkataan syadz yang ganjil sahaja dikumpulkan. Macam kita lah, perkataan-perkataan yang lama yang kalau tanya orang Melayu pun tak tahu. Kamus Melayu contohnya, perkataan-perkataan itu ada. Kalau kita tengok dalam kamus yang agak lengkap lah, yang dia campur belakang, maka kita akan bertemu, perkataan ni tanyalah 10 orang pun tak tahu, mana tidak digunakan. Perkataan itu perkataan mahjur, ditinggalkan. Ada juga dalam bahasa-bahasa mana-mana pun dia ada gitu. Lepas tu kena ambil kira pula perkataan ni bahasa lama ke bahasa baru, baru diperkenalkan atau lama. Misalnya tazkirah dalam bahasa Arab baru maknanya tiket, tiket kapal terbang, tiket kereta api, tiket bas, tazkirah. Kalla innaha tazkirah, ini tiket kan maknanya. Jangan gitu. Tazkirah, mana tazkirah lah. Awal kita pun guna tazkirah, subuh, pagi, duha, apa semua tazkirah. Sayyarah, yaltaqithu ba'du sayyarah. Kita belajar bahasa sayyarah mana kereta. Kereta. Kereta tu bila dipakai dengan makna kereta? Pada masa Quran tu kereta tak ada lagi. Seperti kita sekarang. Sayyarah yang ada dalam Quran tu pakai dengan makna yang lumrah lah pada masa itu. Jangan pakai dengan makna sekarang ni. Kereta tu dengan makna apa? Apa ni, sayyarah tu dengan makna kereta. Jangan begitu. Itu contoh. Contoh. Kalau dalam bahasa Arab yang sedia ada dah dulu pun, dia ada bahasa yang ganjil, ada yang bahasa yang ada juga kadang-kadang yang ganjil tu sedap. Bahasa sastra tak apa, ganjil pun tak apa. Tetapi bahasa yang orang tak guna, dia anggap pelik guna perkataan itu.
Itu tak, dalam Quran tak ada guna. Tak ada guna macam tu. Kalau kita pergi ke situ, jangan pakai dengan makna tu, ya. Baik, kita tengok sekarang ni contoh yang pertama. Baca situ. Aiman pula baca. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. Bermaksud, mereka tidak dapat merasai udara yang sejuk di dalamnya dan tidak pula sebarang minuman. An-Naba ayat 24. Sesetengah ulama mentafsirkan perkataan bardan yang tersebut di dalam ayat ini dengan tidur. Walaupun ada juga perkataan itu dipakai dengan makna tidur, tetapi sedikit sekali ia dipakai dengan makna itu dalam bahasa Arab. Maknanya yang biasa dan lazim ialah sejuk atau kesejukan. Maka makna yang biasa dan lazim itulah sepatutnya diutamakan. Jangan pula kita pandai-pandai nak bawa ke lain. Bardan dengan makna tidur. Mereka tidak merasai tidur. Maksudnya dalam neraka tu. Fiha tu pada fi jahannam tu lah. Dalam neraka jahannam tu. Tidak dapat minum. Ada juga minum tu. Minum yang khusus lah di sini. Minum yang sedap tu. Yang dapat nikmat itu. Yang menyejukkan tekak. Itu tak ada. Kalau minum tu, minum air panas ada. Itu. Air panas yang menyebabkan pecah tekak, pecah perut ni. Itu ada. Jadi itu benda yang kita kena faham. Minuman di sini apa maksud? Bardan itu apa makna? Bardan makna asal dia sejuk lah. Itulah makna asal. Tapi kalau kita buka kamus, tengok makna dia yang banyak tu macam-macam lah ada. Jadi kita nak pakai yang mana? Pakailah yang lazim. Yang lazim. Yang lumrah. Jangan pakai yang jarang-jarang digunakan. Contoh yang kedua pula, tengok. Baca ini. Kedua, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Bermaksud, dan Nabi mereka yakni Samuel berkata lagi kepada mereka, sesungguhnya tanda dia yakni Talut akan menjadi raja ialah kembalinya tabut yakni peti pusaka kepadamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Al-Baqarah ayat 248. Ayat ini menceritakan tentang tabut yang telah hilang sekian lama dari Bani Israel. Ia telah dirampas oleh pihak musuh mereka. Begini ceritanya dengan serba ringkas. Nabi Samuel AS menyatakan kepada Bani Israel bahawa Allah telah memilih Talut sebagai raja yang akan memimpin mereka berperang melawan orang Amalikah. Sebagai tanda bahawa Talut itu betul-betul telah dipilih oleh Allah ialah kembalinya tabut yakni peti pusaka kepada Bani Israel setelah beberapa tahun hilang dari tangan mereka kerana dirampas oleh musuh. Di dalam tabut itu tersimpan beberapa benda sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun seperti tongkat Nabi Musa, sepatunya, serban Nabi Harun dan beberapa potong pecahan dari piring batu yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai yang dianggap berkat oleh Bani Israel. Jika Bani Israel berperang, maka tabut itu selalu dibawa mereka bersama tentera kerana dirasakan oleh mereka bahawa tabut itu dapat menimbulkan semangat dan keberanian dalam peperangan. Dalam suatu peperangan antara Bani Israel dan orang-orang Amalik, Bani Israel mengalami kekalahan yang Amalikah. Dalam suatu peperangan antara Bani Israel dan orang-orang Amalikah, Bani Israel mengalami kekalahan yang mengakibatkan tabut dirampas dan dibawa lari oleh musuh. Setelah tabut itu berada beberapa lama di tangan orang-orang Amalikah, tiba-tiba pada suatu masa puak-puak Amalikah itu ditimpa bermacam-macam malapetaka dan bencana wabak seperti wabak tikus yang merosak tanam-tanaman dan berjangkitnya penyakit sehingga mereka berasa sial dengan adanya tabut itu di tengah-tengah mereka. Mereka beranggapan bahawa malapetaka itu datangnya dari Tuhan Bani Israel yang membalas dendam kepada mereka. Lalu mereka mengembalikan tabut itu kepada Bani Israel dengan cara meletaknya dalam sebuah kereta lembu yang ditarik oleh 2 ekor lembu. Kereta lembu itu dikendalikan oleh malaikat sehingga ia kembali lagi kepada Bani Israel. Kedatangan tabut itu tepat sekali waktunya dengan terpilihnya Talut sebagai raja. Dengan kembalinya tabut itu, barulah Bani Israel tunduk dan menerima Talut sebagai raja. Sebab yang demikian itu adalah
bukti dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Demikianlah salah satu riwayat Israiliyat berhubung dengan tabut itu. Kerananya para ulama tafsir berbeza pendapat tentangnya. Ada yang berpendapat tabut itu dihantarkan melalui sebuah kereta lembu yang ditarik oleh 2 ekor lembu dan ia dikendalikan oleh malaikat sehingga kembali lagi kepada Bani Israel yang sedang berada di hadapan Talut. Perkataan tahmilu dipakai mereka dengan erti tasuku, yakni akan dikembalikan atau dikemudikan oleh para malaikat, bukan dibawa oleh malaikat secara langsung. Dan ada juga yang berpendapat tabut itu telah dibawa terus oleh para malaikat di antara langit dan bumi, lalu meletakkannya di hadapan Talut dalam keadaan orang ramai melihatnya dengan mata kepala mereka. Demikianlah riwayat Ibnu Katsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Jarir At-Tabari mentarjihkan pendapat kedua kerana ia lebih bersesuaian dengan bahasa Arab yang lazim digunakan. Ayat di atas dengan jelas menyebutkan tahmiluhul malaikah, yakni tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Jadi ini satu contoh yang lain. Tahmilu tu nak pakai dengan makna tasuku ke? Kalau tasuku macam kita bawa kereta kan, kita tu sa'iq dipanggil sa'iq. Manis sa'iq? Siapa driver? Sa'iq tu driver. Sa'iq juga kalau kereta lembu, kereta kuda, pengendali tu. Itu dipanggil sa'iq. Jadi tasuku tu makna tidak semesti bawa sendiri. Dengan letak atas kereta kuda ke kereta lembu macam cerita tadi, letak atas kereta lembu yang tarik, lembu yang bawanya. Cuma malaikat tu jadi pengendali, yang bawa kereta tu, begitu. Jadi maknanya mereka pakai tahmiluhul malaikah tu dengan makna malaikat itu yang mengendalikan, bukan mereka bawa. Sedangkan makna asal tahmilu hamala yahmilu, makna membawa, dibawa oleh malaikat. Tak ada sebut dibawa oleh malaikat. Melalui, makna asal membawa tu bawa sendiri, bawa. Gitu. Bukan dengan makna bawa melalui kereta ke, bawa melalui apa-apa ke. Tidak, itu makna yang tidak biasa. Makna yang lazim, makna yang lumrah, makna yang ghalib bagi perkataan tahmilu ialah bawa. Jadi bawa macam mana? Bawa maya seperti riwayat yang kedua tu. Itu lebih sesuai dengan makna asal tahmilu. Tahmilu bukan dengan makna tasuku. Bukan. Tapi kalau riwayat Israiliyat tadi, tahmilu tu dengan makna tasuku. Jadi cerita dia tu banyaklah seperti kita lebih kurang tengok tadi. Bila mereka buat lari tabut itu, jadi malam petaka macam-macam berlaku. Buat pergi ke tempat tu, orang tempat tu kena malapetaka. Buat pergi tempat lain, lama-lama tak tahan ni, macam ni baik hantar balik lah kepada pokok dia. Begitu cerita Israiliyat itu. Baik, kalau kita terima bahagian tu, mungkin boleh terima, tapi yang bawa pergi ke hadapan Bani Israel, letak depan Talut tu siapa? Kereta kuda mari, kereta lembu mari, pergi duduk berhenti gitu ke, ataupun malaikat. Dalam Quran ada sebut malaikat lah. Lepas tu kita kata, manusia nampak malaikat pula. Malaikat dia boleh berupa manusia. Masalahnya sahabat-sahabat tengok malaikat yang pergi berjumpa dengan Nabi dalam rupa manusia. Begitulah. Apa masalahnya? Dan Tuhan kata malaikat bawa lah. Jadi perkataan tahmilu itu tidak mesti bawa melalui dengan pakai kereta lembu, kereta, tak ada itu makna tambahan tu. Makna bawa lah. Gitu. Jadi tak perlu ditakwil banyak sangat untuk sesuai pula, untuk menyesuaikan dengan riwayat tadi. Sedangkan riwayat itu riwayat Israiliyat, bukan riwayat yang sahih pun. Apa perlu kita nak jaga sangatnya apabila kita mentafsirkan Quran? Sumpah juga yang sebelum ni kan, hatta tawarat bil hijab itu. Kenapa dia terjemah matahari yang hilang dari pandangan? Padahal matahari tak ada sebut sebelum pada itu. Sebab dia terpengaruh dengan riwayat Israiliyat. Kalau orang yang tidak terpengaruh dengan riwayat Israiliyat, tak payah sibuk apa. Kenapa kita duduk terpengaruh dengan riwayat Israiliyat tu? Riwayat Israiliyat kata
Sebab Nabi Sulaimannya ralik, kita kata lekor, duduk main dengan kuda tu. Lepas tu baru dia ingat, terlepas dah sembahyang asar. Terlepas dah sembahyang asar. Bila dia sedar tu, dia nak marah lah. Sebab ni lah dia jadi tinggal selepas sembahyang asar. Ada satu tindakannya membunuh kuda tu, potong kakinya. Yang keduanya dia suruh malaikat naik semula matahari. Sebab matahari jatuh dah. Itu makna tawarat bila sekejap. Maknanya orang yang mentafsirkan begitu dia terpengaruh dengan riwayat Israiliyat. Tak perlu kita terpengaruh dengan riwayat Israiliyat. Siapa suruhnya? Itu. Tapi kadang-kadang ni dalam tafsir ni ulama lah. Dia terpengaruh. Padahal kita tengok mana asalnya. Kalau dhamir tawarat boleh kembali kepada yang sebelumnya ada as-safinatul jiyad dalam ayat sebelum pada itu. Dah ada balik situ. Maksudnya yang hilang dari penglihatan tu kuda tu, nak ceritanya kuda tu laju sekejap tak ada hilang daripada pandangan Nabi Musa, ada daripada Nabi Sulaiman. Itu maksudnya. Apa bagi matahari pula yang hilang je. Bagi daripada mana? Itu terpengaruh. Kadang-kadang orang dia bagi pendapat dia ada terpengaruh tu. Cuma kita tak tahu. Dia terpengaruh dengan apa? Bila cek-cek, dia terpengaruh dengan riwayat Israiliyat. Tu benda. Jangan kesan benda ni bila ditabur tu kan. Kalau kata racun lah racun. Kita yang hidup di sekeliling tu, udara beracun, kita pun kena lah. Sikit sebanyak. Ada yang rebah tu mati. Kita pensanya, tapi kena juga pensan. Gitu. Jadi ini pun sama, ni pencemaran udara juga ni. Riwayat Israiliyat dalam tafsir. Bukan orang biasa yang kena tu, ulama lah. Jadi orang kemudian mari dia percaya kepada ulama. Dia alim kan. Kita pakai dia. Ini masalah. Ini masalah. Saya dulu pun gitu juga. Bukan kata kita tu dapat pengajaran, tidak. Kita melalui proses sebagai manusia. Kita percaya kepada orang. Dulu kalau ikut yang saya mengajar daripada awal, di Sahih Bukhari di Masjid Bakriah, mungkin tak ingat dah, tapi saya ingat saya salah. Dan saya sudah tarik lama dah, istihad dah. Saya salah. Sebab apa salah? Sebab kita percaya kepada orang sangat. Bila kita nak mengajar tu, kita baca kita. Bukan tak baca. Dalam tu ada dia siapa? Syekhul Hadis. Kadang-kadang manusia ni, sebab tu menjadi pengajaran kepada saya. Tak usah cakap lah siapa pun. Syekhul Hadis ke, Imam Syafi'i ke, Imam Abu Hanifah ke. Siapa? Kalau tidak Nabi, dia mungkin salah. Sekarang ni pendidikan saya gitu. Lama dah. Sebab apa? Saya dapat pengajaran banyak. Bila kita terlalu bergantung dengan orang ni gitu. Jangan. Tak boleh. Faedah kita belajarnya, biar kita boleh menilai lah. Biar boleh menilai. Sebab itu saya tak kira. Macam baru ni kan kita kritik pimpinan Ar-Rahman. Saya hormat, bagus, dia jasa banyak. Tapi tepat tak kena. Bila dicek tahulah. Dia hebat, dia bagus, dia khidmat banyak. Jasa dia tu tak ada siapa boleh balas, Allah saja yang boleh balas. Dia telah buat setakat yang dia mampu. Kita pun begitulah dengan orang-orang yang kita hormat, orang yang kita kagum, kita anggap dia alim pun jangan anggap dia semua betul. Yang betul, yang sesuai dengan yang sahih. Hak tu. Dia mungkin salah. Cumanya kalau dia tu orang yang berhati-hati, beringat dah, kemungkinan untuk salah tu sikit lah. Kalau yang mudah-mudah tu banyak. Gitu. Boleh kita harap mudah-mudahan gitu. Terutamanya kalau dia sudah buat kajian tentang sesuatu, lagilah teliti kira-kiranya. Jadi saya umpamanya bila Nabi SAW dikatakan patah gigi kan dalam perang Uhud. Ini saya mengajar dulu. Saya nak cerita. Kalau hak tak dengar lagi, kalau dengar dah tu saya tarik dah, tak apa dah. Hak tak dengar lagi. Jadi bila sahabat ni Uwaisul Qarni, bukan sahabat, dia tidak sahabat, dia tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi bila dia dapat tahu kata Nabi tu gigi, dia tanya gigi mana? Mata.
Tak pasti. Dia patah semua gigi dia. Dia patah semua gigi dia. Jadi rongok. Sebab apa? Kononnya dia ni terlalu cinta kepada Nabi. Jadi dia bertindak tu tanpa kesedaran dia. Yalah, tidak salah lah kalau orang tidak sedar. Seperti saya selalu buat contoh, kalau seorang ibu tu anak dia jatuh dalam parit, air deras, air banjir ni, musim banjir, dia tak pandai berenang pun, tapi dia oleh kerana dia tu nak menyelamatkan anak dia, dia tak sedar dari dia terjun, mati kedua. Jadi ini pun macam itulah. Jadi kita tidak kata dia tu bersalah. Dalam kitab tu sebut begitulah. Nak ceritanya orang ni kadang-kadang dia, bila dia cinta sangat satu peringkat tu, dia jadi gitu, dia terlupa diri. Itulah yang berlaku kepada Uwais. Saya tidak cek yang dia cerita. Tu Syekhul Hadis tu. Nak tunjuk sekarang ni boleh, ada. Dalam kitab Idhahul Bukhari, Syarah Bukhari, dalam bahasa Urdu. Syekhul Hadis. Memang dia hebat lah. Memang dia hebat. Saya semasa duduk sana dulu, sebab terpilih juga belajar tu, dapat hadiah. Dia bagi hadiah kepada saya. Saya pernah terima. Memang dia alim besar lah, hebat lah. Kalau tanya Syekh Zakaria siapa alim, paling alim dalam media kalau hadis, Syekh Zakaria kata dia. Kalau orang tanya dia siapa, dia kata Syekh Zakaria. Tu antara dua tu, mana hebat tak hebat kan. Tapi dia tulis macam tu. Kita kadang-kadang kan, kita ni manusia ni, kita nak cepat. Bila cepat tak ada cek, terus mengajar, sebut benda tu. Padahal bila cek kemudian tak betul, tak ada cerita sahih, tak sahih. Itu dia, tak sahih. Jadi maknanya benda-benda gitulah. Kita yang belajar disiplin ni pun kadang-kadang terkena juga. Apabila racun dalam masyarakat banyak kan, dalam udara ni, pencemaran udara tu yang saya sebut tadi. Kalau kita tidak mati pun pening, kalau tidak pun. Itulah yang berlaku. Pening. Pening tu nasib baik lah tu. Pening tu. Bolehlah juga baiki diri pula lepas benda tu. Dia berlaku benda-benda macam tu. Kadang-kadang tidak sengaja. Supaya juga hadis maudhu' ni banyak sangat. Kadang-kadang kita tak perasan. Sebab kita tu main selalu dengan hadis kan. Kadang-kadang terbawa benda tu. Dengan sebab itu payah. Payah. Jadi orang-orang yang bersalah tu kena tarik lah. Tak perlu malu, tak perlu apa. Kebenaran tu yang perlu dijaga. Kebenaran tu yang perlu dijaga. Silap, salah silap tu biasa manusia. Cumanya kita kena tahulah orang ni cermat. Bila dia cermat tu, kemungkinan untuk silap tu sedikit. Silap tu boleh ada, tapi sedikit. Begitu je lah. Nak kata dia bersih daripada kesilapan dah. Tidak. Itu satu contoh. Satu contoh yang berlaku kepada saya sendiri. Yang berlaku kepada saya sendiri. Saya tengok Syekh Zakaria lepas pada tu. Sebab kita dulu mengajar Bukhari kan, hal terkini lah. Cerita pasal tak pergi sembahyang jemaah. Syekh Zakaria sebut Imam Malik tak pergi sembahyang jemaah sembahyang mana. Saya tak ambil itu. Sebab apa? Saya beringat dah. Tak kira Syekh Zakaria siapa pun. Selagi tidak terbukti mana, dia ambil mana sumber. Saya tak mahu. Semata-mata ada dalam kitab dia, tanpa dia cerita sumber, saya tak akan terima. Tak kira lah dia Syekhul Hadis siapa pun. Begitu. Saya dah dapat pengajaran banyak. Dah terkena banyak. Gitu ya, tak mahu dah terkena. Kalau boleh, lagu tu pun manusia ni kan, dia lah beringat-beringat makan pun, kadang-kadang salah kan, cerah perut juga. Gitu ya lah. 2-3 hari lepas habis satu keluarga. Ciri mulah pun sakit, nak menulis pun tak boleh. Ada lah tu tak kena. Ada lah. Cari apa benda ni, apa siapa makan ni, tak makan ni, ada rupanya. Itulah benda. Dia akan terkena kita hidup ni sikit sebanyak. Akan terkena. Jadi bagi saya tak pelik kalau ada ulama kata dalam kitab tafsir ni, tak pelik, biasa. Cuma kita ni lah, kalau kita betul-betul berazam untuk nak bagi yang bersih, yang cuci betul, kena beringat. Saya sendiri dah dapat pengajaran, beberapa lah pengajaran.
Kalau boleh kita tak mahu lah macam tu kan. Tapi kalau berlaku juga, gitulah, kena ingatlah manusia ni dia tidak masuk. Tak kira Imam Nawawi siapa. Saya, kalau tanya saya lah, kamu jumpa ke tidak, kamu berasa pelik Imam Syafi'i, Imam Nawawi? Ada. Cuma kita tak cerita. Itu kan. Cuma kita yang baca banyak ni jumpa macam-macam. Ini tak boleh ni, tak boleh tepi. Gitulah. Kadang-kadang tak masuk akal dia cerita. Tak masuk akal. Bukanlah kita ni akal sangat, dah kena fikir juga. Kalau terlajak sangat pun tak ada juga. Begitu. Tapi setengah-setengah orang tu dia itulah, atas dasar keramat, atas dasar lebih-lebih gitu kan. Maka sesoalnya keramat ni tidak mungkin salah. Bukan begitu. Sebab itulah keramat ni suatu benda bukan dicari. Saya ingat abang saya kata dulu, betul juga dia kata. Betul juga. Walaupun dia tidak mengaji agama, dia mengaji benda lain. Tapi orang cerdik ni dia cakap kadang-kadang menyebabkan kita jadi mikir. Saya mikir apa? Betul dia kata. Kita duduk sibuk nak keramat, nak apa. Tak perlu. Saintis kata dia lagi baik lagi untuk orang ramai ni. Contohnya, ni dia tak kata lah, saya fikir sendirilah. Kalau sahabat dulu, adakah sahabat dalam hadis Bukhari tu, dia pergi semaya dengan Nabi malam, balik tu, tongkat dia tu jadi cerah lampu, suluh jalan dia. Dia dua orang tu. Lepas tu orang lain, kerana berkat Nabi, mukjizat Nabi, Allah SWT bagi. Orang lain dapat lampu suluh. Dia dapat lampu suluhnya, saintis buat. Ni. Ni. Semua orang boleh guna. Orang tak ada berkat, orang tak ada keramat, tak ada apa boleh guna. Tengah malam boleh suluh. Sebab tu kita kena cari sebab-sebab yang biasa ni yang Allah SWT buat. Tak payah carilah tu. Itu kalau Allah SWT bagi je, tak bagi, biarlah. Kena usaha cara biasa. Jangan duk cari keajaiban, kepelikan. Bila begitu orang kita ni bila pelik tu, dia agak tu wali dipuja pula. Tu masalahnya. Sebab tu Imam Abu Hanifah dalam ceritanya, dia tak mahu kata apa benda-benda pelik-pelik, dia tak mahu. Dia tak suka. Takut orang jadi sesat kerana dia. Takut orang jadi sesat kerana dia. Lebih baik tak payah, Tuhan tutup. Lebih baik Tuhan nampak kita ni orang biasa. Lebih baik. Bahaya kepada orang, bahaya kepada kita juga. Kita berasa kita ni dekat sangat dengan Tuhan. Semua Tuhan bagi. Kalau kita nak, bahaya tu. Tak perlu macam tu. Biar kita jadi hamba. Hamba. Itu lebih baik. Biar kita lupa, biar kita ada terlepas sembahyang misalnya. Nabi ada terlepas sembahyang. Manusia. Jangan duduk susah hati ni terlepas sembahyang sebab gantung kaki. Gantung kaki. Kepala lah ke bawah. Denda diri sendiri. Siapa dia suruh buat macam tu? Ada tu orang buat macam tu. Ada orang buat begitu. Orang-orang ulama lah yang ajar begitu tu. Jangan ikut benda-benda pelik-pelik tu. Jadi nak cerita je, kalau nak kira dalam kitab tafsir, semata-mata dalam kitab tafsir memang ada. Kita lah kena pilih je. Sebab itu penting kita belajar kaedah. Belajar kaedah, menguasai sains dan teknologi, itu lebih baik. Cara biasa. Manfaatnya umum. Kalau kamu jadi tok wali, kamu seorang lah. Nampak? Tengah malam tu jadi cerah. Dalam kitab-kitab lama saya baca, Imam Nawawi ni, ni cerita. Orang suka cerita benda-benda macam ni. Saya cakap cerita, tapi nak cerita sebagai pengajaran. Kalau mati lampu ni jari dia ni cerah. Dia menulis. Sebab dia menulis dalam gelap. Kapan hebat Imam Nawawi kan. Ni orang kemudian ni pula. Tak ada pasal-pasal. Lebih baik lagi kalau kita nak kira faedah untuk umum lah, buat letterik. Semua orang boleh baca. Fikir itu orang Islam. Berlomba dengan orang kafir biar dapat menguasai alam semesta. Sistem yang Tuhan buat ni, biar kita kuasai. Kerana ada teori ni menyebabkan jadi dapat hasil banyak ni, manfaatnya umum. Tak perlu cari keramat tu kurniaan Tuhan.
Kalau orang cari, itu tidak keramat sebenarnya, ilmu dunia. Dia tak luka, dia tak nampak kau, dia sebab dia amal ilmu tertentu, dia tahu dah dia akan dapat benda macam ni. Orang dapat keramat, dia tak tahu. Dia dengan sebab gini dia akan dapat, dia tak tahu. Bukan dia cari, bukan dia mengambil maksud tu pun. Dia buat ibadat tu. Ni buat amalan baca sekian-sekian, tahu dah kerana nak benda ni. Itu bukan keramat tu lagu tu. Silap orang anggap keramat benda-benda macam tu. Jadi kesilapan ini berlaku. Bagi saya yang selalu baca kitab, tak boleh. Tak boleh. Orang-orang yang tak biasa tu dia kata ni ada dalam kitab. Tak apa, yang ketiga baca. Ketiga, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Bermaksud, engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki kepada sesiapa yang engkau kehendaki tanpa hisab, yakni batas. Ali Imran ayat 27. Terdapat beberapa tafsiran berhubung dengan firman Allah, sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati di dalam ayat di atas. Antaranya adalah seperti berikut. Pertama, yang dimaksudkan dengan yang hidup itu ialah binatang atau haiwan, dan yang dimaksudkan dengan yang mati pula ialah nutfahnya yakni air maninya. Kedua, yang hidup ialah pokok dan yang mati ialah bijinya. Ketiga, yang hidup ialah orang mukmin dan mati pula ialah orang kafir. Daripada tiga tafsiran yang dikemukakan itu, tafsiran pertama lah yang paling kuat dan perlu diutamakan. Sebabnya ialah erti hidup dan mati itu lebih jelas ada padanya. Erti sebenar hidup dan mati juga nyata padanya. Dalam penggunaan bahasa Arab, makna itulah yang lebih popular dan masyhur digunakan. Walaupun dalam tafsiran kedua dan ketiga juga ada mafhum yakni erti hidup dan mati itu, namun ia bukanlah erti sebenarnya. Penggunaan hidup dan mati dalam tafsiran kedua dan ketiga hanyalah menurut bahasa majaz atau kiasan semata-mata. Jadi kita tengoklah sini guna majaz boleh. Kalau tidak, kita tak perlu pakai majaz. Pakailah yang asal. Jadi yang asal mana hidup tu, mana yang lebih sesuai? Mana yang lebih sesuai? Walaupun dalam Quran, maknanya orang kafir itu disebut mati. Orang yang mati. Orang yang beriman tu hidup. Itu dari segi makna majaz. Jadi tadi bukan maksudnya Allah mengeluarkan, walaupun betul juga dari segi maknanya. Allah mengeluarkan yang maknanya yang hidup daripada yang mati. Maknanya yang mati itu orang kafir. Ada maknanya orang kafir ni kadang-kadang dia ada anak. Anak tu Islam. Itu maksudnya hidup. Jauh tu kan pergi. Tapi orang kafir tu apa dia mati, Allah SWT ada guna juga dalam Quran untuk orang kafir. Sebab tak ada faedah hidup. Dari sudut tak ada faedah hidupnya tu semua orang mati dah. Orang yang hidup orang mukmin. Barulah ada faedah orang yang hidup ni. Jadi Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati itu maksudnya Allah melahirkan orang Islam daripada orang kafir. Dia terjemah begitu. Dia tafsir begitu. Jadi kita boleh terima ke? Satu segi boleh, sebab itu ada beberapa pendapat, tapi yang mana lebih baik? Yang mana lebih baik? Bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksudnya yang mati sungguh. Yang hidup sungguh. Begitu. Misalnya kita kata ayat, telur, mati. Lepas tu, daripada yang mati, daripada telur, jadi ayat pula, hidup. Itu lebih dekat kepada makna tu. Nak banding yang lain-lain tadi. Walaupun makna yang jauh baginya boleh. Makna majaz kita kata. Bahasa kiasan boleh. Tetapi makna yang zahir daripadanya ialah yang itu. Jadi kita pakai itulah sebagai makna yang pertamanya. Kalau nak pakai yang lain-lain pun, makna kedua, makna ketiga, makna keempat. Gitu caranya. Jangan diutamakan yang nombor tiga. Yang nombor tiga tu kita letak nombor satu. Jangan begitu. Itu kaedahnya. Yang nombor satu ialah yang paling dekat menurut bahasanya. Lepas tu nombor dua, kalau ada beberapa tafsiran. Sebab kita boleh bukti juga yang mati itu maksudnya orang kafir. Ayat lain boleh gitu. Tapi
maksud yang paling dekat di sini mana? Yang paling sesuai, iaitu yang pertama. Jadi kita letaklah di pertama, kedua, ketiga gitu cara mentafsirkan, ya. Jangan terbalik pula. Kemudian kita boleh lagi kaedah ke-83. Kaedah ke-83 ataupun ini cerita panjang pula ni. Tafsirul Quran bimuqtadal lughah yura'al ma'na al-aghlab wal ashhar. Kalau kita tak perlu pergi kaedah barulah, kaedah lain sebab panjang pula, tak habis pula kan. Kita ambil contoh lain, kita tengok contoh lain. Tadi kita dah bagi 3 contoh. La yadhuquna fiha bardan tahmiluhul malaika dan yukhrijul hayya. Baik, kalau kita tengok contoh lain, nak tengok kitabnya. Tafsirul Quran bil lughah 213. 213. Ini ذكر بعض القواعد المتعلقة بتفسير القرآن باللغة. Beberapa kaedah berkait dengan lughah dalam pentafsiran Al-Quran. Inilah yang kita baca ni. Ini la yadhuquna fiha bardan tu ada. Tahmiluhul malaikah ada di situ. Wa tukhrijul hayya minal mayyit ada juga di situ. Contoh lain, illa an tattaqu minhum tuqah. Dalam surah Ali Imran. Qala ba'dul mufassirin illa an tattaqu minhum tuqah. Kalau kita tengok ayat lah, senang. Kita tengok ayat. Ni cuba tengok ayat. Baru nampak kan? La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ila Allahil masir. Baik, supaya semua dapat tengok maksud dia, saya pilih terjemahan. Kita pilih terjemahan. Kita ambil 2 terjemahan Melayu. Ni ayat 28 Ali Imran. Jadi tengok sekejap. Tengok sini ayat 28 Ali Imran. Ali Imran 28. Tengok sini. Lepas tu kita tengok terjemahan lain pula, sebab terjemahan kadang-kadang dia berbeza-beza. Janganlah orang-orang yang beriman mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat. Teman rapat. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya. Awliya itu ya terjemah dengan makna teman rapat. Dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan sesiapa yang melakukan yang demikian, larangan yang demikian, maka tiadalah dia mendapat perlindungan dari Allah dalam sesuatu apapun, kecuali ini yang kita nak, illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali kamu hendak menjaga diri daripada sesuatu bahaya yang ditakuti daripada pihak mereka, yakni yang kafir itu. Maknanya jangan jadikan orang kafir tanpa teman, sebagai teman rapat, kecuali kalau kamu takut bahaya, kalau kamu tidak ambil mereka itu sebagai teman rapat. Dan Allah perintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya. Tak apalah, yang berkenaannya di situ. Baik, kalau kita tengok terjemahan lain pula, mungkin lain pula caranya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Pula bukan sebagai teman rapat, menjadi wali. Ini baru 2 saya tunjuk terjemahan kan. Kalau kita ada banyak lagi terjemahan Melayu saja, sama juga bahasa lain pun sama, akan ada lah macam-macam. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin, barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali
kerana siasat, memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Apa ni? Kecuali dia, kita ambil sekat, kecuali kerana memelihara diri. Illa an tattaqu, untuk memelihara diri, siasat, untuk memelihara diri sesuatu yang ditakuti dari mereka. Kita tengok di sini, setengah-setengah ahli tafsir kata, kita balik sini, illa an takunu fi sultanihim, kecuali kalau kamu berada dalam kekuasaan mereka. Ini kekuasaan siapa? Kekuasaan orang kafir. Fatakhafuhum ala anfusikum, maka dengan sebab kamu berada dalam kekuasaan mereka, kamu takut ada bahaya berlaku ke atas diri kamu. Kamu takut sesuatu yang membahayakan diri kamu. Fatuzhiru lahum al-walaya bi-alsinatikum wa tudmiru lahum al-adawah. Jadi kamu menyatakan kesetiaan. Kamu menyatakan kesetiaan ataupun sokongan kepada mereka dengan lidah-lidah kamu. Sedangkan di dalam hati kamu tetap bermusuh dengan orang kafir itu. Wala tushayi'uhum ala ma hum alaihi minal kufr, dan tidak ikut kekufuran mereka itu, tidak turut tidak turut, dan tidak membantu mereka pula. Wala tu'inuhum ala muslimin bil fi'li, dan kamu tidak menolong mereka pula dalam kenyataannya untuk menentang orang Islam. Itu satu pendapat. Wa dhahaba akharu, ada lagi ahli-ahli tafsir yang lain, termasuk antara mereka itu Qatadah, dia kata maknanya illa an ayyakuna bainaka wa bainahu qarabah fatasiluhu lidzalik, kecuali jadi panjang, kita nak mengelak daripada panjang jadi panjang. Sebab itu tak masuk dalam kaedah seterusnya tadi, jadi panjang pula. Kecuali kalau kau dengan orang kafir itu ada hubungan kerabat, maka dengan sebab ada hubungan itu kamu menjalinkan hubungan kekeluargaan lah. Dengan sebab itu, kata Ibnu Jarir, pendapat atau tafsiran yang dibuat oleh Qatadah ini ada alasannya juga, ada wajah, ada wajah. Walaysa bil wajhi alladhi yadullu alaihi zahirul ayat, tetapi wajah ni, alasan ini tidak ditunjuki oleh zahir ayat. Zahir ayat macam tadi, macam pendapat yang pertama tu. Pendapat yang kedua ni masuk akal juga, boleh juga, nampak sesuai juga, tetapi zahir ayat tidak menunjukkan begitu. Illa an tattaqu minal kafirina tuqatan. Dia kata yang ghalib daripada makna bahasa seperti ini, illa an takhafu minhum makhafatan, kecuali kalau kamu takut bahaya terhadap diri kamu. Fattaqiyah, jadi taqiyah yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini ialah taqiyah daripada orang kafir, bukan daripada orang lain. Sedangkan Qatadah pula, dia alasan dia dalam tafsiran dia, takwilan dia itu illa an tattaqullaha, kecuali kalau kamu takut kepada Allah dengan sebab hubungan kerabat di antara kamu dengan mereka itu. Kamu takut kepada Allah, jadi Allah suruh jaga juga hubungan kerabat ni, tak kira lah orang kafir pun. Jadi dengan sebab itu kamu tasiluna rahimah, kamu mengadakan silaturahim dengan mereka. Tetapi ini makna ini bukan ghalib, bukan yang biasa, bukan lumrah dalam bahasa Arab. Jadi takwil Quran, tafsir Quran ini alal aghlab az-zahir min ma'rufil kalamil Arab al-musta'mal fihim. Jadi tafsir Quran yang lebih tepatnya ialah mengikut bahasa yang ghalib, yang lumrah, yang lazim, yang maklum daripada penggunaan orang Arab. Jadi tafsiran Qatadah itu marjuh, tidak rajih. Tafsiran orang-orang lain itu
rajih. Itu rajih. Cuma kalau pergi panjang lagi. Dulu orang masuk J ni ke ayat ni. Jadi saya tak mahu panjang lah. Cerita semula lah. Sebab kita pun nak suruh pendek tadi. Boleh tarik tauliah ni. Apa ni, kalau tafsir. Jadi rasa sekat-sekat tu. Wallahu a'lam.